Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Disember bersama saya Kemilia Nur Azlan. Ahli Parlimen BN belum menerima arahan jelas bagaimana menangani undi percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 19 Disember. Perkara itu didedahkan Ahli Parlimen Jelebu, Jalaluddin Alias, menurut laporan Sinar Harian. Kata Jalaluddin, walaupun tiada arahan dikeluarkan setakat ini, dia yakin kesemua 30 ahli parlimen akan menyokong undi percaya bagi memastikan kesinambungan kerajaan. Ini kerana katanya undang-undang anti lompat parti dan peraturan setiap parti komponen menghalang ahli parlimen daripada bertindak bertentangan dengan pendirian parti. Selain itu katanya ini bukan masa untuk menimbulkan masalah di parlimen, sebaliknya masa menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat. Usul untuk menguji sokongan ahli parlimen terhadap Anwar akan dibentangkan apabila Dewan Rakyat bersidang pada 19 Disember depan. Sementara itu, ahli parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wanjan memberitahu Sinar Harian pendirian peribadinya iaitu akan menolak usul undi percaya tersebut. Wan Saiful yang juga Ketua Penerangan Bersatu itu berkata, ia tiada keyakinan terhadap Anwar dan penolakan terhadap undi tersebut merupakan haknya sebagai ahli parlimen. Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim perlu melalui 6 ujian sepanjang penggal pertama untuk membuktikan mereka mampu bertahan selama 5 tahun. Veteran DAP Lim Kit Siang berkata demikian dalam satu tulisannya hari ini. Menurutnya, pemilihan Speaker Dewan Rakyat pada 19 Disember ini adalah ujian pertama diikuti usul percaya terhadap Anwar yang ditetapkan pada hari berikutnya. Turut dalam senarai itu adalah usul menjunjung titah agung semasa pembukaan parlimen sebagai dasar kerajaan, kelulusan belanjawan 2023 dan juga pemilihan UMNO. Kata Lim, sekiranya kerajaan perpaduan berjaya berhadapan dengan 5 ujian ini, kerajaan bakal berhadapan dengan ujian terakhir iaitu pilihan raya umum di 6 negeri termasuk Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Tambahnya, Perikatan Nasional akan cuba sedaya upaya untuk mencatatkan kejayaan di ke-6 negeri ini bagi menumbangkan kerajaan perpaduan. Malah menurutnya, pengerusi PN Negeri Sembilan telah mengumumkan bahawa mereka menyasarkan untuk menang sekurang-kurangnya 19 dari 36 kerusi DUN bagi membentuk kerajaan baru. Lim seterusnya menggesa PH supaya tidak memandang ringan ancaman PN pada pilihan raya negeri, lebih-lebih lagi dengan ramalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, bahawa gabungan itu akan kehilangan beberapa kerusi negeri. Kita ke perkembangan berikutnya. Kementerian Dalam Negeri tidak berhasrat untuk menyemak semula Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas atau SOSMA. Perkara itu dinyatakan oleh menterinya Saifuddin Nasution Ismail dalam sidang medianya hari ini. Selalu orang banding SOSMA dengan undang-undang pencegahan yang lain. Ya. Sedang SOSMA itu sendiri bukan undang-undang pencegahan. Ya, misalnya, SOSMA misalnya membenarkan seorang yang ditahan itu untuk berbanding kalau ISA ataupun ordinan darurat, ya, itu sehingga 60 hari. SOSMA pula adalah 28 hari. Pada akhir 28 hari cuma ada 2 syor. Bebas atau dihadap di mahkamah. Dan kalau dihadap ke mahkamah pula, dia masih boleh untuk mengambil khidmat peguam. Saifuddin berkata demikian bagi menjawab soalan pemberita mengenai kemungkinan KDN menyemak semula SOSMA. Berkenaan Suruhanjaya Bebas Salah Laku Polis IPCC, Saifuddin berkata Suruhanjaya itu akan berkuat kuasa mulai Jun tahun depan. Mengulas kenyataan NGO Lawyers for Liberty yang membidas jawapannya berhubung dakwaan layanan buruk terhadap tahanan di depo tahanan Kimanis di Sabah, ini jawapan Saifuddin. Saya nak menyanggah pihak Lawyer for Liberty, ya, yang dia harus tengok rekod saya lepas, jangan buat kesimpulan awal. Dia sendiri pun tak pernah mohon nak jumpa saya. Macam mana kata saya tak sedia terima pandangan? Okey. Jadi sekarang ini sebagai menteri yang memulakan tugas, saya dengan timbalan saya, peringkat awal tentulah munasabah untuk kami mendengar taklimat. Apakah mendengar taklimat bermaksud kami menerima sepenuhnya tanpa
sebarang reservation. Ya, tentulah kami ada aspek yang akan kami bagi pandangan. Buat masa sekarang, kami dengar. 4 ahli Parlimen Sabah yang meninggalkan Bersatu baru-baru ini tidak perlu mengosongkan kerusi mereka, kata Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Bekas Menteri Undang-Undang itu berkata dia difahamkan keempat-empat mereka sudah keluar parti pada awal Oktober sebelum bertanding pada PRU 15. Dalam satu kenyataan, Wan Junaidi berkata, berdasarkan sumber yang boleh dipercayai yang diterimanya, 4 wakil rakyat itu bertanding sebagai anggota langsung Gabungan Rakyat Sabah dan bukan di bawah Bersatu. Sumbangan itu katanya dia bersetuju dengan Peguam Perlembagaan Tengku Fuad Tengku Ahmad bahawa Akta Anti-Lompat Parti tidak terkesan kepada mereka. Kenyataan itu dikeluarkan oleh Wan Junaidi dan Fuad yang juga penasihat undang-undang Kerajaan Sabah. 4 ahli Parlimen GRS itu ialah Armizan Ali dari Papar, Khairul Firdaus Akbarhan dari Batu Sapi, Jonathan Yassin dari Ranau dan Mat Bali Musa dari Sipitang. Pendirian Wan Junaidi bersama Fuad ini berbeza dengan kenyataannya semalam apabila menyatakan 4 ahli Parlimen Sabah terbabit tidak mempunyai pilihan selain mengosongkan kerusi mereka. Pengerusi GRS Haji Jino pada 10 Disember mengumumkan semua ahli Parlimen Bersatu Sabah kecuali ahli Parlimen Beluran Ronald Kiandi akan keluar parti sementara mengikrarkan sokongan kepada GRS. Berita seterusnya, kerajaan memutuskan untuk menamatkan perkhidmatan Muhammad Syafiq Abdullah sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam berkuat kuasa 12 Disember. Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali berkata penamatan itu dibuat selepas melalui semua prosedur dan diteliti Peguam Negara. Dalam satu kenyataan pagi ini, Muhammad Zuki bagi pihak kerajaan merakamkan penghargaan kepada Muhammad Syafiq atas jasa dan khidmat beliau kepada negara sebagai penjawat awam. Muhammad Syafiq yang juga Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan dilantik sebagai KPPA pada 10 Februari lalu bagi menggantikan Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman yang bersara wajib. Untuk rekod, pada Ogos lalu, Muhammad Syafiq mencuri perhatian apabila didakwa mengeluarkan kata-kata kesat terhadap seorang pegawai kanan imigresen di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jabatan Perkhidmatan Awam mendakwa Muhammad Syafiq telah menegur pegawai jabatan itu, terutama ketua operasinya James Lee, berhubung dakwaan melanggar prosedur pemeriksaan. Sebaliknya, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Imigresen Semenanjung Malaysia, Khiril Nizar Khairuddin mendakwa Muhammad Syafiq berang kerana tidak diberi layanan VVIP dan enggan beratur dalam barisan. Sementara itu, Muhammad Syafiq berkata dia terkilan dengan keputusan kerajaan tersebut. Bekas penjawat awam tertinggi itu dalam satu kenyataan berkata dia terkejut kerana telah menyumbang 3 dekad dalam perkhidmatan awam. Menurut Syafiq, dia tidak berpuas hati dengan keputusan itu dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang terlibat menganiaya dirinya. Tambahnya, demi menjaga nama baik dan kepentingan anggota perkhidmatan awam, dia akan meneliti keputusan kerajaan secara mendalam dan simakan perundangan akan dilakukan jika sesuai dan perlu. Semalam, portal Free Malaysia Today melaporkan penamatan tersebut berdasarkan nasihat lembaga disiplin dan keputusan dibuat sebelum PRU ke-15. Sebuah akaun Facebook dengan nama Harapan Malaysia pula menyiarkan gambar surat penamatan perkhidmatan yang didakwa dikeluarkan kepada Syafiq. Surat tersebut yang dimuat naik ke halaman Facebook penyokong Pakatan Harapan mendakwa Syafiq dipecat kerana telah melanggar banyak peraturan perkhidmatan awam. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.